Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan. Al-Fatihah buat junjungan Nabi Muhammad SAW, ayanda dan bonda tercinta Haji Yusuf bin Haji Abdul Rahman, Hajah Fatimah binti Haji Ahmad, Muhammad Bakri alias Rizwan, Maryam binti Dahari dan ibu, semua ibu bapa yang kita kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat ke atas roh mereka. Matematik tahun 4, nombor dan operasi. Don't wait for things to be happen. Go out there and make it happen. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. We deliver. Semoga pembelajaran kita ini akan dibuka minda kita dengan sebaik yang mungkin. Definisi bagi pola nombor itu tajuk pola nombor. Pola adalah satu jujukan iaitu senarai nombor yang terbentuk mengikut peraturan atau corak tertentu. Manakala maksud nombor pola adalah nombor yang terbentuk mengikut peraturan atau corak yang tertentu. Contoh pola nombor adalah berikut 2, 4, 6 dan 8. Kita tengok pola nombornya adalah dalam tertib menaik 2-2. Bermakna nombor yang pertama adalah 2. Dia tambah 2 lagi akan jadi 4. Nombor kedua tambah 2 lagi jadi 6. Nombor ketiga dan nombor 6 tambah 2, 8. Jadi pola nombornya adalah tertib menaik 2-2. Bagi nombor kedua pula kita tengok 5, 7, 9 dan 11. Dia masih lagi pola nombornya tertib menaik 2-2. Nombor pertama 5 tambah 2 jadi 7. Nombor kedua tambah pula 2 jadi 9. Tambah 2 jadi 11. Jadi pola nombornya tertib menaik daripada bawah ke atas dalam keadaan menaik 2-2. Bagi nombor ketiga 3, 7, 11 dan 15 kita nampak pola nombornya dalam tertib menaik 4. Maknanya pola nombor itu berlaku dalam tertib menaik 4. Tiap-tiap nombor ada penamaan 4 menjadi nombor kedua, nombor ketiga dan nombor keempat. Bagaimana nak cari pola number? Okey, kita tengok 3, 7, 11 dan 15. Cari beza nombor, itu nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Kita ambil yang 11 tolak 7, kita dapat 4. Jadi itulah sebab pola nombornya adalah dalam keadaan 4. Okey, kita tengok pola nombor ini. Ini pola nombor tertib menaik 6. Kita ambil nombor berbeza nombor, itu nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Yang besar di sini adalah 28,022 tolak 28,016. Bakinya 6. Jadi kita dapat lihat bahawa ia dalam keadaan menaik 6. Bermakna nombor yang pertama 28,010 tambah 6 jadi 28,016 tambah 6 jadi 28,022 dan tambah 6 lagi bermakna nombor terakhir adalah 28. Kita tengok kalkulator yang tercatat di hadapan. Kalkulator pertama menunjukkan 20,730. Kalkulator kedua 30,730. Kalkulator ketiga 40,730. Kalkulator keempat 50,730 dan kalkulator kelima 60,730. Okey, kita akan keluarkan nombor tersebut untuk mengetahui apakah pola number yang sebenarnya berlaku di sini. Adakah dia menaik atau menurun? Daripada yang kita lihat di sini, nombor itu nampaknya menaik. Okey, kita tengok nombor pertama 20,000, nombor kedua 30,000, nombor kedua 40,000, nombor kelima 50,000, nombor keempat 50,000 dan nombor keenam 60,000. Pola nombor di atas ialah tertib menaik 10,000, 10,000. Bermakna nombor pertama 20,730 tambah 10,000 jadi 30,730 tambah 10,000 jadi 40,730 tambah 10,000 jadi 50,730 dan berikutnya. Pola nombor di bawah tidak lengkap. Okey, kita tengok nombor yang pertama di tangga yang ke atas ada 88,275. Tangga kedua 87,275. Tangga ketiga tidak dinyatakan. Tangga keempat 85,275.
tangga kelima juga tidak dinyatakan. Seperti yang dimaklumkan tadi, untuk mengetahui pola nombor, kita ambil nombor yang besar, tolak nombor yang kecil. 88,275 yang paling besar, tolak 87,275, dan kita tahu bahawa pola nombor ini berkurang ataupun menurun dalam nombor 1000. Bermakna nombor ketiga adalah 87,275 tolak 1000, jadi 86,275. Nombor kelima pula adalah 85,275 tolak 1000 dan akan memberi jawapan 84,275. Okey, kita tengok ikan ni. Apakah nombor ke-6 dalam pola nombor ini? Pola nombor tertib menaik 100-100. Mana nombor ini naik 100-100? 15,507, 15,607, 15,707. Nombor keempat adalah 15,807. Nombor kelima adalah 15,907. Dan nombor terakhir adalah 16,007. Saya rasa anak-anak dapat mengira ataupun faham. Kerana nombor 5 ini dinyatakan nombor itu menaik 100-100. Jadi kita tambah saja 100-100. Okey, kita tengok. Ini adalah kerja rumah kamu. Susun 6 nombor ini dalam tertib menurun. Nyatakan pola nombor yang terhasil. Nombor yang pertama, kamu tengok 60,100, 60,120, 60,140, 60,110, 60,130, 60,150. Kamu buat tangga seperti dalam gambar rajah. Nombor yang berada di atas adalah nombor paling besar. Nombor yang di bawah adalah nombor yang paling kecil. Tuliskan pola nombornya, lukiskan tangga ini dan dapatkan jawapannya, hantar kepada saya. Bermakna saya nak kamu lukis tangga ni. Daripada nombor yang paling besar kepada turun, yang nombor yang paling kecil. Lepas itu kamu cari pola nombor tersebut. Bermakna kamu cari nombor yang paling besar tu, kamu tolak nombor yang bawah tu, kamu akan dapat apakah pola nombor yang terhasil. Okey, dari di situ kita akan dapat satu kesimpulan bagi pola nombor tersebut, sama ada ia bergerak dalam penambahan, dia berkurang 10 ke 100 ke 1000 ke 10,000 berpandu kepada hasil tolak yang kamu perolehi. Bermakna di sini mula kamu kena susun nombor tu daripada yang paling besar kepada paling kecil. Lepas tu kamu cari beza. Dan ini juga kerja sekolah yang kamu kena buat. Saya harap kamu dapat salin semua soalan ini. Gunakan pen supaya bila kamu hantar, kamu ambil gambar, hantar dalam WhatsApp, saya dapat membacanya dengan jelas. Pastikan hasil kerja kamu kemas dan bersih dan mengikut peraturan. Sebagai pelajar, kamu seharusnya mempunyai disiplin yang baik, disiplin yang tinggi dalam menghasilkan kerja, kerana ini akan mencerminkan ataupun melatih diri kamu supaya melakukan kerja dengan keadaan kemas, baik dan mudah, supaya bukan saja seronok bila kamu lihat tetapi memudahkan tugas guru. Khususnya bagi tajuk anggaran, kita lihat gambar rajah yang dipaparkan. Kuis matematik teka bilangan bobola air di dalam balang B. Cikgu ini bertanya, cuba teka bilangan bobola air di dalam balang B. Kita dapat lihat gambar rajah bahawa bobola air di dalam bekas A dinyatakan sebanyak 20,000, tetapi bobola di dalam bekas B tidak dinyatakan. Anggaran merupakan kenyataan awal kita berdasarkan pemerhatian, analisis dan pengalaman kita. Kita lihat, kita keluarkan balang A dengan jumlah bobola air adalah sebanyak 20,000. Sementara bobola B pula, bekas B, balang B pula tidak dinyatakan berapakah jumlah kuantiti bobola air. Tetapi di sini kita lakarkan bahawa di dalam balang B adalah setengah daripada balang A. Jadi di sini kita boleh buat beberapa kenyataan. Kita perhatikan kenyataan pelajar yang pertama, bilangan bobola air dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Betul lah kata dia. Sebab kita tengok bobola B kurang daripada A.
Sementara pelajar kedua pula berkata lebih kurang 10,000 biji berbola A, sebab pemerhatian yang dilakukan B adalah setengah daripada A. Begitu juga dengan pelajar yang ketiga, hampir 10,000 biji berbola air. Jadi ketiga-tiga anggaran ini adalah betul berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat. Ianya mungkin tidak tepat tetapi hampir tepat. Anggaran adalah jumlah berdasarkan pemerhatian kita tanpa kita membuat kiraan. Mengapa perlu anggaran? Anggaran bermaksud membuat mengira atau membuat perhitungan secara kasar. Dia buat perhitungan secara kasar. Penganggaran pula bermaksud proses mengira, menghitung secara kasar. Kamus Dewan 2005. Penganggaran memerlukan kepada pemahaman numerasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta asas. Anggaran merupakan satu kemahiran matematik tanpa menggunakan pensel dan kertas. Dia tidak menggunakan pensel dan kertas. Kemahiran menganggar dianggap lebih penting daripada kemahiran mengira untuk mendapat jawapan sebenar. Levin 1982. Pada peringkat awal, kemahiran menganggar hanya melibatkan kuantiti saja, bukan melibatkan pengiraan. Pengetahuan sedia ada yang diperlukan murid untuk belajar menganggar ialah mereka tahu mengira berapa banyak kuantiti objek tersebut. Kesimpulannya, anggaran adalah merupakan kemahiran membuat suatu keputusan atau kiraan berdasarkan analisis yang dilakukan melalui pemerhatian dan pengalaman. Ia tidak semestinya tepat, tetapi dapat memberi maklumat awal yang hampir tepat. Maknanya anggaran dia tidak tepat, tetapi berdasarkan pemerhatian kita dapat menganggarkan berapakah kuantitinya. Lihat gambar rajah tersebut. 3 orang murid ini menganggarkan bilangan berbola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat? Mengapa? Cuba kamu fikirkan. Di antara ketiga-tiga pelajar ini, Hazel, Winod dan Anis, siapakah yang membuat anggaran paling tepat? Hazel menyatakan bahawa balang B mengandungi 5,500 berbola air. Winod pula berkata 10,005 berbola air. Sementara Anis pula menyatakan bahawa berbola air adalah 15,725. Jadi di antara ketiga-tiga pelajar ini, siapakah yang membuat anggaran paling tepat? Sama ada Winod, Hazel ataupun Anis. Seperti yang kita ketahui, balang A mengandungi 20,000. Balang B berdasarkan pemerhatian, analisis dan pengalaman kita dapat lihat bahawa balang B adalah setengah balang A. Jadi terpulang kepada anda, manakah pelajar yang mempunyai nilai ataupun anggaran yang hampir tepat? Adakah 5,500? Adakah 10,005 ataupun adakah 15,725? Kita lihat soalan 2. Isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air di dalam kolam S. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Kita tengok kolam S. Kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Kolam R ada 4,000 liter kuantiti air. Banyak air dalam kolam R adalah 4,000. Dan dinyata di sini kolam S adalah 4 kali tinggi daripada kolam R. Maknanya kalau 1 kali tinggi dia 4,000 di dalam kolam R, berapakah kuantiti air kalau dia ada 4 ketinggian berbanding kolam R? Jadi kita tahu bahawa kolam S mengandungi 16,000 liter air kerana 4 kali 4,000 liter. Bagaimana pula dengan kolam T? Dinyata di sini bahawa tinggi kolam T adalah lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. T ini 2 kali tinggi kolam R. Kalau 1 kali 4,000, kalau 2 kali, maknanya kita boleh buat anggaran. Anggaran isi padu air dalam kolam S hampir 16,000 liter. Anggaran isi padu air di dalam kolam T lebih kurang berapakah anggaran dia? Kamu boleh membuat anggaran.
Walaupun anggaran yang kamu buat itu tidak tepat, tetapi ianya semesti hampir tepat seandainya kita menggunakan pemerhatian kita dengan teliti. Daripada pemerhatian kita, kita boleh membuat anggaran awal. Berapakah jumlah kuantiti di dalam bekas S dan bekas T? Okey, seterusnya uji diri. Soalan pertama, anggarkan bilangan manik dalam bekas A dan bekas B. Sementara soalan B pula, isi badut air dalam botol C. Botol pertama, okey, kita tengok yang bekas manik tadi. Yang di tengah-tengah dinyatakan 17,000 biji manik. Jadi dia suruh cari berapa biji manik di dalam bekas A, berapa manik di dalam bekas B. Kalau saya buat garisan, kamu tengok garisan putih itu, saya buat bahagi tengah-tengah, dan di balang A juga saya bahagi tengah-tengah, dan kita boleh lihat bahawa sebenarnya balang A mengandungi setengah biji manik daripada 17,000 biji. Jadi kita dapat tahu bahawa berapakah anggaran kuantiti manik dalam bekas A. Sementara bekas B pula, kita tengok daripada gambar anak panah adalah setengah daripada bekas A. Untuk mendapatkan jawapan anggaran kuantiti manik dalam bekas A dan B, kita untuk mendapatkan anggaran B, kita perlu cari berapakah anggaran manik dalam bekas A. Selepas dapat bekas A, berapa jumlah manik dia, kita dapat anggaran daripada bekas B, kerana B adalah setengah daripada A. Begitu juga dengan soalan kedua, B adalah balang air. Balang air pertama penuh dia 10,000 ml air. Jadi kita boleh dapat berapakah jumlah air di dalam bekas yang kedua. Selamat mencuba. Terima kasih.